Dia gelap. Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Briefing dulu. Briefing 10 menit. Yang orang masuk. Apa? Belum ada orang masuk. Dia gelap terang. Apa masalah? Aris? Yang sudah tahu dah tu. Yes. Iya ke? Lampu tu dah tu kalau pasang. Aris? Handphone Nurul ke yang problem ni? Gelap, terang, Nurul pun dah setting tadi tapi macam tak betul. Okey, nampak. Dia gelap. Gelap, Haris. Cuba yang auto tu dihidupkan balik. Ha, nampak? Dah, okey. Sarah Azri, hai, selamat pagi. Okey, Assalamualaikum Sarah. Okay. Coba komen clear tak? Nurul macam nampak gelap je dekat sini. Coba komen, nampak tak? Sensor tu. Oh, clear je. Okey. Nurul ni bukan faham sangat pun. Tekan button on je. Okey. Nanti kalau tak nampak, kena komen tau. Kalau tak, Nurul cakap sorang-sorang nanti kan. Okey, hari ni Nurul nak tunjuk. Sewa nak tunjuk. Nurul nak buat baju lace ni kan. Selalunya kita dah siap jelujur. So pagi ni Nurul akan tunjuk dari mula sebelum kita jelujur kain tu. Ni dah siap potong, kurung moden. Kain lace. Kain ni dia senang sikit lah berbanding kain chiffon yang kita jahit semalam tu. Yang ni dia keras sikit. Kenapa? Nak tutup panas. Group WhatsApp program je. Group WhatsApp tak ada lagi. Dekat Telegram. Dekat Telegram ada. Group WhatsApp tak ada. Sebab kalau group WhatsApp ni kan kita kena sentiasa update. So kalau dekat Telegram yang mana lama-lama Nurul dah post tu, dia boleh nampak lagi. Pergi dekat Telegram Nurul ya. Okay, so sekarang ni dah siap gunting dah semua. Mula-mula kita gunting lining dia. Gunting lining, kemudian baru kita gunting lace. So sekarang kita nak jahit bawah dia dulu. Haris baru kena Morning Puspa. Okay, terima kasih tengok Nurul live. Okay, ni kita dah siap potong. Sebelum kita jahit bawah ni, kalau yang chiffon
yang lining yang bersambung tu dia kita jelujur terus. So yang ini sebab kita tak payah nak sembat nanti dekat bawah dia ni. Lace ni kan dah cantik. So kita kena lining tu bawah tu kena lipat lah dulu. Okey, kita kena guna iron dulu ni kita gosok dulu. Okey, kita kena iron bawah ni bagi dia nampak kemas. Lining pun dia kena iron juga sebelum kita jelujur. Okey, macam tangan, kita cantum terus 2 keping macam ni supaya dia sama kiri kanan. Air belum panas. Okey, kita kena gosok dulu. Okey, walaupun dia ada jahit tepi, okey, tapi Nurul tak nak benda ni. Nurul nak nampak dia lagi kemas, so kita lipat 2. Selamat pagi Katima. Baru mula, belum ni pun lagi. Okey, so yang ni walaupun ada jahit tepi tapi nampak kurang cantik kan? So lipat lagi sekali. Nak jahit terus boleh kalau tak gosok, tapi dia hasil dia tak akan sama lah. Dia punya kekemasan tu dia tak akan sama. Okay, so yang ini pun kita kena gosok dia. Sebelum kita jelujur, kita kena gosok benda ni. Okay, kita tepikan dulu. Yang ni pun sama. Tak nak yang ada berlipat-lipat ni semua, tak nak. Bawah ni kalau tak jahit tepi pun tak apa. Terus kita lipat. Tapi ni sebab kain ni sangat banyak bulu, so Nurul jahit tepi dulu. Okay, kita nak dia kemas macam ni. Nanti kita jahit sekali.
So yang ni belakang, kita kena letak macam ni dulu lah, nak pastikan dia tu sama. Okay, kita kena samakan dia. Okay, kena buat macam ni. Dan nak bagi sama lagi lah masa kita jahit. Tempat nak jahit zip pun kita tanda dengan iron macam ni. Jadi senang. Baik, kita buat kerja slow-slow tapi dia nanti kita dapat hasil yang cantik kan. Kalau kita nak cepat, tak nak rosok, memanglah akan cepat tapi nanti tak ngam, kena buka lagi. Okay, yang ni pun kita akan gosok lah siap-siap. Okay, kena iron semua dulu.
Okay, kita dah siap gosok. Ya, waalaikumsalam Jasmine. Sekarang ni kita nak jahit. Kita nak jahit bawah yang kita gosok tadi. Okay, kita pindah sekejap dekat mesin. Hari ni memang Nora tunjuk dari mulalah macam mana kita nak buat. Bila dekat mesin ni je dia gelap. Sekarang kita akan jahit yang kita gosok tadilah. Kena buat, tapi Jasmine kalau nak buat kain lilis ni kena buat, tapi kita kena kemaskan bawah dulu. Lepas ni baru kita akan jelujur. Tu Nora tunjuk kita kena kemaskan dia. Ini yang apa nama dia, lining dia gantung tak sekali kan, sebab lilis tu bawah tu kan tak payah nak sembat. So kita kena kemaskan lining dululah bawah ni. Lepas siap ni semua baru kita akan jelujur. Kalau kita jelujur terus boleh juga, tapi leceh lah sikit. Kalau Nora siapkan dulu bawah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jahit siap-siap dulu bawah dia ni. Kita kemaskan dulu baru kita cantum. Kita jahit dulu siap-siap bawah. Semua sama, kena buat macam ni semua. Tu yang Nora tunjuk kan. Tu yang Nora tunjuk. Kalau tak nanti pun mesti akan tanya macam mana nak buat. So Nora tunjuk dari mula. Ni apa, badan semualah kena buat. Kena kemaskan bawah dia dulu. Mesin ni tak sedap pakai. Tangan pun sama, semua badan bahagian depan, badan bahagian belakang, semua kena gosok dulu basi bawah tu. Dia tak ada basi sebenarnya kan. Kita potong lining yang untuk lace ni, dia punya bawah tu tak ada basi.
Tapi kita kena potong sama. Kita potong lining sampai kepada pola tu tak ada balik. Kita potong lace pun sama, tapi yang lining ni kita akan jahit. Kita akan jahit 1 inci ke atas. Jadi bila nampak tu nanti dia punya lining dalam tu kena dia akan nampak pendek lah daripada yang baju lace dia. Kalau yang chiffon pun kita yang dalam tu kena nampak pendek. Kalau tak, kalau dia sama masa kita pakai tu dia akan terkeluar lah, terjulur. Dia kena, kita potong sama tapi yang dalam ni kan kita akan lipat. So bila siap tu dia akan nampak pendek lah. Dia kena iron dulu kan, kena bagi sama depan. Kalau kita potong ikut pola, kita tak payah risau nanti tak sama bawah. InsyaAllah sama bawah. Ada juga orang dia akan jelujur dulu. Dia baru akan dia baru akan lipat bawah ni kan. Dia leceh lah sikit dari tepi dia pun tak akan cantik. Saya jahit ni tangan. Ni pun sama. Kalau boleh yang bawah ni jahit tepi yang dia ni kita sorokkan. Jadi dia nampak lebih kemas lah. Kalau jahit satin ni kita kena pegang dekat sini sikit. Kalau tak dia berkedut. Tarik tapi kita kena tolong dia. Okey, lepas ni baru kita akan jelujur. Okay, kita akan gosok lagi sekali yang dia punya jahitan ni. Mana dia punya yang kuning tu? Tekan. Biar kita tekan. Oh, tu. Tidak menang. Dia tengok bawah ni dia tak. Yang pun cari benda ni. Dah terbiasa guna ni. So kalau tak ada dia macam ada sesuatu yang hilang. Okey, kalau kita tak gosok, nampak dia bekas jahitan dia berkedut kan. So dia tak kemas lah.
boleh nampak kemas kan. Tu kena gosok dulu. Tak apa, dia lambat sikit tak apa. Jadi hasil dia cantik. Okay, so sekarang kita akan jelujur. Kita simpan dulu. Ni. Okay, kita akan mulakan dengan badan bahagian belakang. Badan bahagian belakang ni kena letak sekali dia. Dia mana-mana pun boleh. Nak lining dekat bawah boleh, nak lining dekat atas boleh. Ikut kita macam mana. Kita selesa. Okay, kita akan letak kemas-kemas. Pastikan tak ada kedut. Okay, ni pun sama. Kita letak kat sini. Kita kena pastikan sama. Dekat atas ni sama, bawah pun sama. Okay, nampak? Kita kena pastikan bawah sama, kemudian atas ni pun sama. Kita tak payah risau sebab kita menggunting dia tadi kan menggunakan pola. Okay. Ini kita jarak dia. Bila kita dah masa jelujur kita buat sama, so kena pastikan masa jahit tu sama. Berapa basi yang lining tu puan? Yang basi mana tu Puan Siti? Kalau berdat jahit ada lining. Dia nanti kita cantum semua sekali. Kita cantum semua sekali. Dia ada yang nak jahit baju lining ni, dia ada macam-macam fashion. Ada yang juga dia memang bergantung semua dekat zip ni pun kan, dia tak nampak. So yang ini kena jahit dat, yang ini pun kena jahit dat. Tapi yang untuk yang cara yang ni, cara untuk baju yang Nurul buat ni, kita lekatkan semua sekali. Kita lekat semua sekali. Tapi yang kalau macam jahit asing-asing, dat asing dengan baju tu asing, itu biasanya kita gunakan pada chiffon. Pada chiffon. Tapi yang tu leceh lah sikit kan, kena buat 2 kali sama-sama betul, iron. Yang itu dia tak nampak jahitan lah. Ini yang basic. Kalau yang tu nak tunjuk dekat sini pun, kalau kita yang ni pun tak boleh kemas, yang tu lagi susah. Yang tu memang agak, dia melekat dekat leher je, dekat leher dengan ketiak. Tu ada cara lain lagi. Tapi yang untuk baju yang ni, Nurul buat cara yang ni. Basi kiri kanan. Bawah Nurul tak ambil basi. Sebab bawah dia kan tak perlu nak apa kan, tak perlu sembat, so tak ambil basi. So sekarang kita akan jelujur.
jelujur. Tu yang saya punya pelapik meja ni saya gunakan kain. Jadi saya boleh lekatkan terus dekat kain ni lah. Dia senang sikit, tak bergerak. Yang ni saya pin ni saya terus lekatkan pada kain. Kita kena gunakan benang yang sedikit berlainan lah dengan dia punya benang yang kita nak pakai. Sebab nanti yang benang jelujur ni kan kita nak buka, kita akan buang nanti dia. Jadi kalau kita guna benang yang sama, susahlah sikit kan. Yang lace tu tak apa lebih, sebab nanti kita punya, sebab semalam tu saya potong, kita pandu pada pola, pada lining dalam dia. Okay, Nurul kena tahan dengan tu supaya dia tegang dan tak lari. Dulu Nurul tak pin pada kain, so memang susah lah sikit kita nak jelujur. Sekarang kita dah saya dah pin macam ni, dia tak susah. Cara tu terpulang lah masing-masing kan. Macam mana nak senang tu. Nurul senang macam ni, so Nurul buat macam ni. Yang ni kreativiti kita lah nak buat macam mana. Nurul memang suka guna pemberat ni. So untuk yang tu Nurul akan mulakan dari bawah ni lagi lah. Kalau senang kan, kita tak kidal.
Nurul jelujur macam ular kena ketuk. Tak apa. Nanti sebab kita buka balik. Okay, sekarang kita jelujur dekat dad. Dad ni kena jelujur juga. Dan ni kita jelujur dekat tengah je dulu. Dekat tengah je dulu satu. Nanti baru kita jelujur dekat tepi-tepi dia. Sekarang ni kita jelujur garisan tengah je dulu. Ini kena blok dekat sini. Tak nak bagi dia bergerak-gerak. Blok kiri kanan ni semua. Yang ini terpulang lah macam mana kita nak buat. Janji bila kita dah siap jelujur, dia tak ada angin-angin ni yang masuk. Kena lebihkanlah sikit. Jangan ngam-ngam sangat. Kita jelujur kena lebih sikit. Dekat sini, dekat dad ni kita kena halus sikit lah dia punya jelujur dia. Jangan kasar sangat. Tepi-tepi tu tak apa. Okay, yang penting dekat tengah. Yang tepi-tepi ni. Okay, ni dah siap. Kita dah siap. So kalau kita iron dulu, dia akan nampak kemas lah. Kan? Kalau kita kesulitan dalam menjahit nanti, kalau dah biasa tu tak apa, dia pegang dekat tengah ni, dia terus boleh jahit. Tak perlu nak jelujur lagi. So kalau kita tak biasa, benda ni kena jelujur lah. Ini kena jelujur. Kalau kurung lace macam tu, kira upahnya double. Betul. Sebab kita buat kerja bukan 2 kali, kita potong 2 kali. Kita jahit pun kan kena cantum lagi. Macam ni. Jadi memang selalunya memang 2 kali lah ambil. Yang ni kita jelujur lah ikut dia punya dia punya garisan tu, dia punya tanda tu. Kita jelujur. Ni lebih memudahkan. Lebih mudah, lebih kemas. Biar kita penat sikit, kita buat macam ni, tapi nanti tak kena buka. Sebab lining ni kalau dah kita kena buka, memang tak akan dapat lah, memang susah. Memang tak akan dapat balik dia punya nak samakan balik tu memang sangat-sangat sukar. Apalagi kita dah jahit leher kan, dah pasang zip, baru kita nak settlekan dad, memang payahlah sikit. So yang ni kita matikan dulu. Okey, kan. So kita kena, lepas kita jelujur, kita kena tengoklah dekat sini. Dia tak boleh ada menggelembung atau terlebih. Sama ada terlebih kain yang luar ataupun dalam, dia tak boleh. Memang tak boleh. Dia kena rata macam ni, seakan-akan dia satu helai kain. Kalau macam yang luar ni terlebih, memang kena buka. Ataupun yang terdalam tu lebih pun kena buka. Dia tak boleh. Memang kena macam ni. Okay, kita dah settlekan sebelah sini. So kita buat satu lagi.
Sama juga cara dia. Tu masa nak jahit tu line bawah dia tu pun kena sama. Dia tak boleh sebab ni masa kita jelujur, masa kita gunting dia dah sama. So pada bila jahit lari tu dah tak kena lah tu. Benang pendek tu Nurul akan buat dekat dad dulu ni. Kalau yang dah terror tu mungkin dia tak perlu nak jelucur lagi kot, terus jahit dengan mesin. Tapi Nurul tak berani. Nurul tak berani, mesti Nurul kena jelucur dulu kain ni. Betul tu Lily. Dia memang jahit ni memang apa namanya? Tak boleh ikut kita nak cepat kan. Memang tak boleh. Buat tu kena dengan hati tenang juga. Hati tenang, kita relax buat. InsyaAllah lah hasil dia pun selalu memang macam tu. Kalau mood kita baik tengah menjahit ni, mood dia memang okey, insyaAllah baju tu pun akan cantik. Okey, yang bawah ni kita kena matikan. Lepas ni semua boleh buat baju lining sendiri kan. Jangan takut. Itulah kalau macam kita ni tailor, bila customer hantar baju lining tu deal cukup-cukup. Sebab ini kalau kain lace macam ni okey. Dibuatnya kain tu kain chiffon, siap ada batu lagi. Lepas tu batu dia susah nak buka. Tu memang naya lah. Kemudian baju tu ada manik yang berjahit lagi. Lepas buka manik tu kena touch up balik, kalau tak terburai. So apa-apa pun kita kena berbincang dulu dengan customer. Jadi senang hati semua, tak ada akan timbul isu di kemudian kan. Kenapa mahal sangat? Senang je kan, potong ikut macam ni. Biasa macam tu. Sebab apa diorang cakap macam tu, diorang tak tahu. So sekarang ni kita tunjuk macam mana leceh nak buat. Ni kain ni kira okey lagi sebab dia tak degil, dia dengar cakap. Kalau kena yang kain chiffon yang memang tu memang mudi lah kalau kita nak buat. Okey. Sikit lagi. Buat Jasmine, jangan tak buat.
Kena buat. Tapi kalau setakat tengok je tak buat, takkan jadi apa. Kan? Dia kena buat dulu. Salah tu kemudian. Tak cantik tu kemudian. Yang penting buat dulu. Bila dah selalu buat tu insyaAllah. Macam kita pun mula-mula kita buat bukan teknik macam ni. Kita buat cara lain. Oh susah. Kita alih macam ni. Kita ubah sikit sana sini kan. Jadi kita ikut selesa kita. Kalau Nurul dekat meja tak ada pelapik ni memang susah nak buat kerja. Sebab dah terbiasa macam tu. Okay. Memang mencabar, tak juga Mak Lang, tapi kita dah lama-lama dah terbiasa, okey je. Ya sebenarnya kan kerja ni apa-apa pun kita set dekat kepala kita. Bila kita cakap susah, bila cakap payah, memang jadi payah lah. Dia macam tu. Sebab bukan apa, kadang-kadang customer ni ada hantar baju, memang susah sangat, kita nak buat susah. Tapi dah last tu memang siap lah juga baju tu. Yang pattern kita tak pernah buat, insyaAllah boleh. Dan mindset kita sebenarnya. Bila kita cakap susah, memang susah jadi dia. Kan? Dia walaupun susah, yang susah tu kita kena buat dulu. Okey, macam leher ni kan, yang luar Nurul, yang dekat bahu memang Nurul potong ngam-ngam. Sebab yang dekat tengah ni Nurul dah tebuk, yang luar ni tak tebuk. Sebab kalau tak, bila kita nak jelujur, kemungkinan dia leher ni akan terluas nanti. So kalau kita dah siap macam ni, dia akan lock lah. Kita kena follow yang ni. So memang yang ini dia betul ukuran dia punya bahu. Ataupun kita kena ukur balik. Kena ukur balik sebelum kita cantum. Sebab nanti dia bahu dia akan terbesar. Macam tu. Ini sebab Nurul jahit sendiri. Jadi Nurul memang potong siap-siap. Kalau tak memang kita biarkan dulu ni. Nak jahit baru. Misra telefon. Telefon mana? InsyaAllah kena buat Mak Lang. Dah buat nanti baru kita tahu di mana kita punya kesulitan. Alhamdulillah bolehlah saya ikut cara Nurul. Boleh Kak Fatimah. Mana yang elok tu ikut, yang tak elok tu jangan ikut ya. Yang mana yang elok tu boleh ikut.
Kita kalau nak jelujur kain ni jangan diangkat-angkat kain tu. Kain tu tak boleh angkat. Nanti dia punya lari. Terima kasih kongsi ilmu dengan kami. Sorry ada gangguan, ada orang call. Dia punya tali benang ni janganlah bubuh panjang-panjang sangat, nanti dia susah. Okay, yang ni pun kita kena ikut leher. Okay, Nurul tak boleh, memang kena dari bawah ataupun kita kena pusing dari sana. Dia macam tu. Kita tak boleh nak angkat-angkat. Adik ada nombor akak Misra tak? Oh, kartu ni baru masuk. Okay, tak apa. Share dulu. Nanti boleh tengok semula. Kita kena pusing-pusing, jangan kita angkat. So, bila dah siap, jadi macam ni. Nanti, sebelum jahit tepi, dekat leher dia ni kena jahit mesin. Dekat bawah-bawah ni kita kena jahit dulu mesin. Kena lock dulu dekat sini, jahit dekat sini sikit. Matikan dekat sini sikit. Matikanlah dekat macam yang belakang ni pun. Macam yang belakang dekat leher ni jahit mesin dulu. Dekat leher jahit mesin. Dekat sini pun jahit mesin. Sebab apa? Supaya masa kita jahit tepi tu dia tak lari. Jahit terus bolehkah? Pakai peniti saja. Kalau Ayu pandai bolehlah. Saya tak berani sebab takut nanti dia tak akan sama luar dengan dalam. Kan? Tu saya cakap buat baju macam ni jangan malas-malas. Boleh je tapi hasil dia tu macam mana? Apa kita boleh jamin dia punya nanti akan dapat sama. So kalau kita jelujur macam ni kan, katakanlah nanti dekat sini dia ada terlebih ataupun dekat dad lah ni. So dekat dad macam ni terlebih, so kita masih boleh buka. Bila kita tengok macam ni kita boleh buka. Bila kita jahit tepi pun kita boleh ni. Tapi kalau dah kita jahit terus, boleh je nak buka, tapi masalah lah sikit, kain orang pun akan rosak kan.
So kalau Nurul memang akan jelujur dulu. Jelujur dengan tangan, tak berani. Saya menjahit dah 20 tahun, tapi kalau baju lining memang saya akan jahit dengan tangan dulu. Saya akan jelujur dengan tangan dulu, baru saya akan jahit tepi, kemudian baru jahit dengan mesin. Itu Nurul punya cara lah. Kalau memang boleh buat tak ada masalah. Tapi ilmu Nurul tak boleh. Nurul tak boleh kemas. Memang tak boleh. Tak pernah buat pun. Memang saya akan jelujur dulu. Jelujur tangan. Yang ni kita kena ukur dulu lah tangan dia lah, buah tangan berapa. Kita kena ukur dulu. Kena ukur lah dulu. Kadang-kadang dia terlebih kan masa kita gunting tu, dia terlebih. So kita ukur dulu. Kalau Nurul lepas Nurul jelujur, masa nak jahit tepi, dekat sini Nurul akan jahit mesin. Dekat sini jahit mesin, dekat sini jahit mesin. Tak nak nanti dia lari. Sebab kalau jelujur ni, dia masih boleh lari juga waktu kita jahit tepi kan. Waktu kita jahit tepi tu, tengok kain lah. Kadang-kadang dia tak sama dia punya lari dia tu. Jadi nak selamat, nak apa, jahit sikit je, jahit matikan. Dia macam tu. Kalau kain lace ni, sebolehnya lah kalau jahit tepi tu biarlah dia yang benang dia sama warna dengan kain. Kalau yang biasa tu dia tak kisah sangat kan kalau kita letak macam warna putih pun atau hitam. Tapi kalau yang lace ni, dia kan dekat ujung dia tu nanti kita tak nampak. Bila si menjahit tapi jahit perlu matematik. Betul. Semua kena kira. Semua kita kena kira. Tapi tak adalah apa sangat sebab Nurul punya helper, dia tak tahu membaca tau. Memang Nurul punya tukang jahit ni ada yang satu akak tu yang tolong Nurul menjahit. Dia tak tahu membaca, tapi dia punya jahit memang cantik. Tapi dia boleh. Ukuran tu tak pernah lari dari apa yang Nurul nak. Bila Nurul dah tulis macam tu, tapi kena lukis lah. Kena lukis badan orang tu macam baju. Dia tak tahu macam nak kita cakap dada. Dia tak tahu. Memang tak tahu. AB pun memang dia tak tahu. Tapi bila kita Nurul bagi nota dekat dia, macam bila kita bagi orang jahit tu kan, kita kena tulis lah berapa labu baju, berapa pinggang apa semua. Itu tak pernah lari. Memang tak pernah lari. Dia jahit tu sangat kemas.
Kalau ada minat memang best menjahit. Kena buat baju sendiri dulu kan. Kita kalau kita boleh menjahit baju sendiri tu, kita boleh buat fashion macam-macam. Tak sama macam orang. Kain murah pun kalau kita boleh buat baju sendiri kan, kita boleh buat fashion macam-macam kan. Kain tak cukup pun kita sambung-sambung jadi baju cantik. Sebab Nurul anak Nurul yang Alung tu sekolah menengah, dia ada annual dinner. Biasalah budak-budak kan buat asrama, bila ada emergency, esok nak pakai baru cakap. Atas tangan tu kain lace kena ada basi ke? Bukan, itu Nurul dah terlebih potong. Jadi sebelum apa kita kena ukur dulu. Okey, untuk labuh tangan ni, itu bukan basi ya, sebab masa mengguntingkan terlebih. So, sebelum kita ni, kita kena ukur dulu labuh tangan. So, labuh tangan kita letak dekat mana, sampai mana, sampai ke basi yang, sebab yang akan kita pakai kan lining. So kita kena letak daripada sini, kita ukur dulu. Kita ukur macam ni. So bila kita ukur dekat sini akan terlebih sikit. So kalau kita letak terus macam ni, nanti tangan jadi labuh. Dia macam tu. Sebab kadang-kadang kita kan tak tahu mana kita punya ni tadi. Ni labuh tangan 22. So labuh tangan 22 ni 21 kan, ni 22 dekat sini. Sebab Nurul ambil dia labuh tangan dia sampai paras ni. Sampai paras ni. Okey, labuh tangan dia paras bunga yang ini lebih sikit. So 22 dia sampai sini. Okey, so dari ni kan ada basi kain ni. Dari sini kita ukur ke sini 22. So dia punya lace tu ada terlebih sikit. Bukan bermakna kita kena ikut dia, betul tak? Jadi dalam setiap apa kita nak buat tu kena ukur lah tangan. Sebab nanti kalau kita dah ni, okey, dia kata tangan terlabuh. Kita nak potong dekat situ tak boleh. Mesti kena buka je. Kena buka. Jadi sebelum kita jahit tu kena ukur. Semua macam tu. Sebelum jahit kena ukur. 22 tu sampai sini. Ni nampaklah lebih sikit lah, kita buang. Dia kalau baju yang ada basi tu tak apa, kita boleh lipat. Ni tak ada basi, so memang kena tali tape ni jangan jauh. Kena ukur betul-betul. Dia memang macam tu, kena ukur. Tangan lah, kalau labuh baju lebih dalam setengah inci ke 1 inci, dia tak nampak sangat kan. Tapi kalau tangan bila dah terlebih, macam dah apa sangat, dah macam bila dipakai tu tak cantik. Tak cantik. Dia kalau tangan baju kan yang cantik dia macam ni, dia tutup sikit dia ni. Macam ni kan dah senting. Bila macam ni dia tutup. Kalau dah labuh sangat macam ni kan macam kurang kemas baju kan. Dia kurang kemas. So dia yang cantik-cantik dia macam ni. Tapi kadang ada orang nak macam ni kan, nak tunjuk gelang. Kan. So tak payah, dia yang cantik baju macam ni. Dia tutup sikit. Dia macam ni. Jangan sampai macam ni. Kalau baju lace, bila tangan dia dah sampai macam ni, dia kurang kemas. Ini bukan basi. Kita ukur dulu sebelum kita cantum tangan tu, kita ukur balik. Ukur balik. Macam tu. Okey, baju ni Nurul akan jahit hari ni juga. Okey, lepas kita jelucur ni, yang mana nak masak-masak lah dulu kan, yang mana nak makan-makan dulu. Lepas dari solat Zuhur nanti insya-Allah 2.30 ke 3 ke, lebih kurang macam tu, Nurul akan jahit lah baju ni. Tak nak simpan esok. Besok Nurul nak jahit bawah dia. Bawah dia ni kain lipat batik. Nurul akan share jugalah. Aku ada kawan-kawan Nurul hari tu ada tunjuk kain lipat batik. So nanti Nurul akan jahit lah.
dia kena ukur. Macam kita jahit dah cantum kiri kanan badan, kita nak cantum tangan tu kita kena ukur juga dulu. Ukur dulu dada dia cukup ke tak, kan? Ukur dada dulu, ukur pinggang dulu, ukur punggung dulu, dah ngam. Kemudian barulah kita pasang tangan. Bahu dah cukup ke tak, kena ukur. Jangan main jahit cantum je semua kan. Dia tak boleh. Kadang-kadang walaupun kita dah tanda, dia tetap akan lari. Dia tetap akan lari. Lepas kita buat leher, kita cantum kiri kanan, kita ukur dulu. Lepas tu kalau rajin gosok lah. Gosok kiri kanan tu. Kemudian baru pasang tangan. Masa nak pasang tangan itu pun kalau kain lace macam ni, sebelum jeluju kena ukur dulu. Jadi bila dah siap baju tu, insya-Allah memang dah okey lah tak baju tu. Tak perlu kita nak buka. Kalau kita nak jahit kain pun apa-apa, bila customer hantar kain tu, pastikan ukur dulu depan customer. Okey, siap dah jelujur. Dia dah siap. So sebelum kita jahit tepi tu, dekat sini kan dia macam goyang-goyang walaupun kita dah jelujur kan. Matikan sini sikit dengan mesin. Matikan sini sikit. Matikan sini sikit. Okay, sekejap dulu tunjuk. Okey, Nora akan buat macam ni. Nora akan jahit dekat sini, nampak? Nora akan jahit mesin. Nora akan jahit sikit tapi dia bukan dekat dia punya basi. Dekat luar basi tu. Dekat sini pun sama. Jadi kalau kita jahit tepi, dia tak akan bergerak. Dia tak akan bergerak. Yang baju bawah dia pun sama. Kita jahit macam tu. Biarlah lambat sikit, leceh sikit, kita kena buat. Kita kena samakan. Sebab apa? Sebelum jelujur kita dah samakan dia, tapi bila kita jahit tepi nanti takut dia lari. Mesti dia akan lari sikit. Tak banyak dalam suku atau setengah inci, dia memang akan lari. So matikan dekat sini dulu, jahit sini sikit dulu. Itu cara Nurul lah, cara Nurul buat. Sebab kadang-kadang dulu Nurul buat macam tu tak jadi. Nanti bila kita nak apa kan, kalau kita tak jahit dia akan lari lah. Lari sana sikit, lari sini sikit. Bila kita nak cantum macam ni tak akan jumpa. Okey, so pagi ni kita dah siap jelujur. Nanti Nurul akan jahit tepi. Sebab kalau on terus dia terlalu lama kan. Ini phone pun bateri dah kurang. Kita akan jahit tepi dulu. Nak buat pelapik dulu, nak iron pelapik dulu semua. InsyaAllah masak-masak lah dulu kan. Nak masak dulu, makan dulu, salat zuhur dulu. InsyaAllah dalam pukul 3 ke 3:30. Macam tu lah, 3:30 ke 4. Lebih kurang lah. Aris balik ya. Okey, dalam pukul 3 nanti insyaAllah Nurul akan sambung. Okey, yang mana nak tidur, tidurlah tak apa. Nanti bangun. Yang mana nak tengok kan, yang mana yang dah pandai-pandai tu tak apa. Mana nak tengok, bukan selalu kita dapat sharing buat baju macam ni. Sebab Nurul memang tak pakai. Jadi kalau macam saja-saja nak buat tutorial, nak saja-saja buat tutorial, nak live tu memang tak lah. Sebab saya ni walaupun saya jarang pakai baju-baju lace macam ni. Walaupun kenduri ke apa, dekat hotel ke mana, jarang pakai lace macam ni. Jadi memang sangat jarang lah. Ini kebetulan ada baju customer, so Nurul boleh lah share dengan kawan-kawan semua kan. Lepas ni ada lagi baju lining. Tak ada lagi dah habis baju lining. So ini adalah last baju lining. Kalau nak share pun tak tahulah bila-bila lagi.
Siapa yang nak tengok macam mana Nurul cantum nanti, bolehlah follow dalam pukul 3 petang nanti, insyaAllah. Okay? Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.